بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا وصلاحا في الدين يا أكرم الأكرمين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وافتح علينا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, alhamdulillah sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang sangat-sangat kasih sayang kepada kita. Maka Tuhan jaga lagi nikmat-nikmat yang bagi kepada kita. Sebab itulah kita kena membanyakkan syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu bapa yang dikasihi sekalian, maka pada biasanya jadi saya ni akan datang kepada Chong Al-Huda Channel ni dan setiap hari Rabu pada biasa dah mula daripada awal-awal hari itu sampai kepada minggu yang telah lepas. Kemudian jadi berlaku berubah. Jadi saya ni akan mari tetap pula, mari peracam pula dan setiap hari Senin. Setiap hari Senin dah maka kerja itu biasalah seperti orang lain-lain, iaitu mula daripada pukul 2 dan sampai pada pukul 3, iaitu kita dengan bentuk baca kitab. Kemudian setengah jam lagi itu kita untuk jawab soalan-soalan yang ditanya oleh para ibu bapa, saudara-saudari, insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka minggu yang lepas kita muzakarah bersama tentang masalah taqwa kepada Allah. Sambung dari situ, maka kata pengarah kita, ia kata wa'lam akhil habib, mengetahui oleh kamu wahai saudaraku yang dikasihi, anna taqwa asasuddin. Ambil tahu olehmu, mengetahuilah bahawa taqwa itu asas bagi agama. Agama kita nak hebat tak hebat, dah duduk di taqwa lah. Agama kita nak sempurna tak sempurna, duduk di taqwa lah. Agama kita nak comel tak comel, semua tu duduk di taqwa lah. Maka jika ada takwa satu ni dalam jiwa-jiwa orang beriman, jiwa-jiwa orang Islam, maka agama kita hebat, agama kita kuat, agama kita bagus, agama kita akan tersebar dan di serata tempat. Ini hari ni pun para ibu bapa, kita kelih hari ni orang Islam dalam keadaan ilmu, orang Islam dalam keadaan tarak setiap segi. Alat senjata, tara, ekonomi, tara, orang pun dalam keadaan tak mengaji, jahilnya banyak orang Islam. Bukan tempat kita saja dak bahkan seluruh dunia. Tapi walau begitu pun, dari lemah Islam tu, Islam tersebar tak buti-buti. Mana dalilnya? Dalilnya jadi ada setiap hari orang masuk Islam. Alhamdulillah. Setiap hari orang masuk Islam. Negeri Sia ni pun boleh kata setiap hari jadi ada orang masuk Islam. Orang panggil lebih-lebih lagi kawasan ke atas tu. Apakah lagi ke Eropah? Ke Eropah lebih lagi. Amerika, Brazil, dia panggil Tuktawib tu, dia panggil setiap hari ada orang masuk Islam. Kadang-kadang bukan seorang dua, ada puluh-puluh orang masuk Islam. Itu dia. Ini dalam keadaan lemah. Patut bagaimana jika Islam dalam keadaan hebat, gagah dan kuat? Maka Islam ni, agama Islam, ia tak akan kuat, tak akan hebat, tak akan gagah, melainkan apabila orang Islam itu takwa kepada Allah. Sebab itulah Tuhan perintah
Nah, kepada kita semua ni, nah Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah sebagai takwa yang sebenar. Nah, bukan takwa main-main dak. Takwa bukan saja di mulut di lidah saja dak. Takwa bukan dia panggil apa perhiasan perbuatan di hadapan orang dak. Bahkan nah takwa yang sebenarnya tepat duduk dia di hati. Nah, bukan di mulut, bukan di kelakuan. Walaupun mulut ni sebagai tanah sebagai cuming, tapi hakikat sebenar takwa duduk di hati para ibu bapa semua. Dan takwa ini ialah dia kata wa khairu zadika fi safarika tawil syaq. Dan takwa ini sebaik-baik bekalan bagi bersapi kita yang panjang, yang sangat-sangat susah payah. Sapi apa ni? Aib sapi kita berjalannya kita kepada akhirat. Nah, itu terpaksud kita. Maka apabila kita tak sapa kepada akhirat, akhirat ni dua ya tempat duduk. Nah, tak ada tempat yang ketiga. Tak tempat sub sapi kita di akhirat, ilmu syurga itulah kita harap-harapnya, wa ilmu neraka itu kita minta bersama, minta berjauh, minta berlindung. Itulah tempat sub sapi kita. Selama tak sapa di satu daripada dua tempat saat ni, maka kita dah lekat ada sapi. Maka sapi kita ni panjang dan sangat-sangat susah payah. Nah, tu. Tapi semua tu lepas pada alam dunia ni, belum dunia tidak ada masalah, Tuhan tahu kira. Dan lepas daripada dunia ini pun sebagai balasan bagi perbuatan yang kita buat masa hidup di dunia saja. Kalau gitu nak butung tak butung seorang ialah di masa dia hidup di atas dunia ini ya. Kalau pendek pun pendek, kalau panjang pun panjang. Maka siapa-siapa yang baik, siapa-siapa yang bagus, siapa-siapa yang takwa masa dia hidup di dunia ni, nah, maka lepas pada dia mati, dia pindah daripada alam dunia kepada alam kubur, dia dapat dah balasan yang hebat. Bahagia, keseronokan, kesedapan, lebih-lebih lagi di akhirat kelak lebih sedap lagi. Tetapi sebaliknya pula, jikalau hidup dia di dunia ni, hidup dalam keadaan joli, lobe, zalim, nah, orang panggil tak takwa kepada Allah, gelai maksiat, maka lepas mati itu, nah, lebih teruklah dia akan berjumpa dengan berbagai-bagai bermacam-macam seksa. Kalau gitu para ibu bapa semua muslim-muslimat, orang sapi ni berhajat kepada bekalan. Maka apakah bekalan yang paling baik bagi kita orang beriman ni, nah, dalam berjalannya kita kepada akhirat? Maka nah, kata pengal kita iaitu takwalah sebaik-baik bekalan, bukan duit. Nah, bukan duit. Kerana duit ni dia panggil apa ni? Dia bukanlah benda yang beri manfaat kepada kita dak. Nah, walaupun kita boleh guna sama tara ketika kita hidup, tetapi tidak ada seorang yang dia panggil mati boleh bawa pergi duit bersama dia. Walaupun kamu sekali dengan dia, sia-sia saja, dia tidak boleh guna. Dan juga peringkat yang tinggi, juga umur yang besar, juga kereta yang comel, nah, dia itu bukan bekalan yang sebenar. Nah, maka sebaik-baik bekalan bagi orang Islam yang yakin kata dia kena pindah daripada alam dunia kepada alam kubur, dan daripada alam kubur kepada akhirat ialah takwa kepada Allah para ibu bapa. Maka betul mana dalil dia kata berfirman Allah Taala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Nah, dan hendak berbekallah kamu wahai orang yang beriman, hendaklah kamu berbekal, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan kamu kepada akhirat ialah takwa kepada Allah. Kerana apa para ibu bapa? Kerana apa saudara-saudari muslimin muslimah? Sebab apakah takwa itu jadi sebaik-baik bekalan bagi kita orang beriman dalam sapi kita kepada akhirat? Kerana apabila ada takwa dalam hati kita, maka kita buat pun dengan takut kepada Allah, dengan bertakwa dalam hidup kita, nah, maka ia akan berlaku benda baik-baik semua kepada kita.
Nah, apabila kita bertakwa kepada Allah, maka pintu baik buka. Lepas satu-satu, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Apa pintu baik ni? Pintu orang panggil selamat daripada bala. Pintu orang panggil bahagia rumah tangga. Pintu rezeki murah. Pintu Tuhan redha. Pintu malaikat kasih kepada kita. Pintu keberkatan, pintu rahmat, pintu kebaikan. Maka lepas pintu banyak dari benda-benda baik yang kita akan dapat dengan sebab kita takwa kepada Allah. Ini dunia. Dunia saja kita dapat dah kebaikan hak Tuhan bagi. Nah, apakah lagi alam kubur? Apakah lagi di akhirat kelak? Maka di akhirat kelak tidak ada benda yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka dan tidak memasuk kita dalam syurga melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah takwa ni jadi sebaik-baik bekalan bagi kita. Maka dia kata wa biha yastaqimu amru dinik wa yaqwa. Dan dengan takwa inilah barulah comel agama kita. Barulah betul baik agama kita dan ragah agama kita dengan takwa inilah. Nah, tu. Wa tanalu biha mahabbatallahi ta'ala wa ma'iyyatahu lak. Allahu akbar. Dan dengan takwa inilah kita akan dapat kasih Tuhan kepada kita. Nah, dan Tuhan bersama kita nak tolong kita apabila takwa ada dalam jiwa kita. Maka apabila kita ada takwa dalam jiwa kita, para ibu bapa, Tuhan akan cinta kepada kita. Dan Tuhan cinta, ia redha kepada kita. Dan redha, maka kita beruntung. Hidup dalam dunia pun beruntung. Nah, lepas tu lebih beruntung lagi. Nah, tu. Maka cuba teramai dengan ayat Quran yang kita ya wa'ari. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala sangat kasih dan cinta kepada hamba-hamba dia yang bertakwa. Lagi pula daripada ayat Quran, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Takutlah kamu akan Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan mengetahuilah bahawa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa bersama Tuhan? Tuhan akan duk jaga dia. Jaga keselamatan, buka pintu kebaikan, bagi kebahagiaan orang yang bertakwa. Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala lagi, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan Tuhan bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka-mereka yang banyak buat baik kepada orang lain. Lagi pula para ibu bapa, wa tantashiru bihal khairatu wal barakatu war rahmat. Allahu akbar. Dan dengan sebab dia panggil takwa ni lah akan tersebar benda-benda baik, akan bertumbuh, akan bercabai, akan terbuka. Bukan sekadar kebaikan saja dah, dan keberkatan dan rahmat daripada Allah. Maka comel pengarang kita dia wa'ali satu ayat yang baik, yang bagus. Dia kata berfirman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dan jikalau sesungguhnya ahli kampung-kampung yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mana-mana kampung, mana-mana daerah, mana-mana panggil cangwat, muhafazah, wilayah, mana-mana negara yang rakyat dia, orang tempat dia, orang kedudukan, orang penduduk tu beriman benar-benar dan sangat-sangat takwa kepada Allah, gapo Tuhan bui? La fatahna alaihim, nescaya kami akan buka pintu kebaikan, pintu keberkatan daripada langit dan daripada bumi. Maka jika Tuhan buka pintu kebaikan, buka pintu keberkatan, buka pintu rahmat kepada kita, daripada langit, daripada bumi, maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Selamat daripada fitnah, hidup dalam keadaan aman damai, rezeki pun orang panggil pun mewah, ikut tanah pun tumbuh, apa semua hujan pun turun daripada langit, tak ada buti-buti. Bumi pun subur, makan pun cukup.
Penuh dengan keberkatan yang tak habis-habis kita nak bilang jikalau kita ni sungguh-sungguh dan benar-benar berimeh dengan Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula para ibu bapa, dia kata wahiya miftahul ilmi ladunni. Dan takwa ni satu benda yang jadi pucuk anak kecil bagi dapat ilmu al-ladunni. Ilmu daripada Allah, ilmu dengan tidak melalui mengaji. Tuhan akan bagi ilmu kepada dia. Tuhan memudah dia dapat ilmu. Maka di sini lebih-lebih lagi, pelajar-pelajar ilmu agama, pelajar-pelajar tahfiz, pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar sekolah orang agama, jikalau benar-benar kita nak dapat ilmu, jikalau benar-benar kita nak mulia, maka takwa kepada Allah ini anak kecil besar yang buat kita ni mudah dapat ilmu. Maka betul dengan Tuhan kata apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan jikalau kamu benar-benar takut ke Tuhan, nescaya Tuhan akan bagi ilmu kepada kamu dengan kamu tak sengka-sengka. Maka di sini para ibu bapa, saya teringat satu benda yang berlaku dengan seorang guru besar, syekh besar, alim besar, bahkan dia ni wali daripada wali Allah yang hebat. Masa dia hidup dulu, iaitu seorang syekh nama Syekh Mullah Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Jadi saya baca sejarah dia daripada awal sampai kepada sudah. Beberapa kali saya ulang baca kisah dia, tak puas-puas dah. Dia panggil sejarah dia. Maka daripada yang berlakunya, jadi dia ni pada asal dia ni orang pakai miskin, ayah pakai, ibu pakai. Dan dia ada pak saudara duk buat benda tanah gandum. Maka dia ni tidak ada perasaan sikit mahbub nak mengaji. Bahkan yang nak hari tu dia nak apa? Nak jadi orang buat benda gandum. Tu yang nak buat. Tapi dengan sebab orang tua dia ni paksa dia mengaji, malah pun paksa saya mengaji akhir-akhir mengaji dengan tebal, saya nak jadi orang alim. Maka apa berlaku para ibu bapa? Jadi dia hidup pondok kok kita ni lah. Lebih kurang dia ni orang duduk di orang panggil bertara di antara Turki dengan Syria. Kampung Buton, kampung dia. Maka dia duduk di situ tu masa dia budak mengaji di pondok. Maka dia ni termasuk dalam golongan orang pelajar-pelajar yang orang panggil apa yang ngaji boleh lah kita katanya. Ngaji boleh. Jadi hamba orang dia. Nak bahas dengan kawan-kawan ngaji sekali tu boleh lah. Nak Iraq ke nak gapo boleh. Tu. Maka lepas daripada tu tak berapa lama ia berasa puas. Ia berasa cemoh, ia berasa tak sih benar lagu tu. Ia berasa nak ibadat dia nak beramal dengan apa hak dia mengaji mari. Dia tak say mana dia panggil duk bahar, duk tunjuk lebih, duk tunjuk pandai Iraq ni jadi gini, dia panggil tunjuk hebat kepada orang lain. Dia belum tu dia duk main, belum tu di ngapa para pelajar sama-sama pelajar. Tapi lepas tu dia panggil tak suka dia. Jadi tak say nak berdebat dengan orang, tak say nak tunjuk kelebihan apa. Jadi dia paling lepas itu dan ngaji peketik sepuluh lain ngaji lagi, tapi dia paling ubah cara hidup dia mari beramal dengan ilmu hak dia mengaji mari. Tahu dia buat. Jadi orang beramal lah, orang beramal. Bukan sekadar ngaji saja dak. Kerana orang mengaji ni bukan semua beramal belaka. Orang kena belajar tu mengaji. Pandai banyak, tahu banyak, tapi buat sekadar fardu ya. Dia kelebihan amal sunat, zikir, selawat ke Nabi, ibadat apa ni tak ada buat mana. Kadang buat 5 waktu tu ya. Dah kena orang dia ngaji dia beramal, dia mengaji dia beramal, lobo-lobo kepada pahala dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu bapa, maka dia beramal malam cuti hari Jumaat orang lain gagal duk berkela, duk menopak, duk main suka ramai, tapi dia menjadikan hari Jumaat hari ibadat kepada Allah, memenuhkan masa untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dia dapat pagi, baik daripada malam sampai petang. Ibadat dia bersungguh. Maka lagu itulah dia sehingga kawan-kawan kata tak pergi dah tu, tak lawan dah tu.
bahasa Allah dah tu. Utak tak lagi dah tu. Nak tak pandai nak masuk dalam nak kecek bab mantik, nak erok, nak main saraf, nak gapo tak pandai tu dia panggil Allah dah tu. Pakai hundur gi ibadat tu dia panggil dia dah tu. Tu tak nak kata orang ngaji tak erok. Nah, kawan-kawan dia kecek lagu tu lah, kawan-kawan dia keceknya. Tiba-tiba para ibu bapa semua berlaku pada suatu hari, ada seorang bapa daripada pondok lain. Nama Syekh dia panggil Sidi Sida. Dia kata silap saya. Dia mari daripada pondok lain, ulama yang terkenal lah, ulama yang alim di kawasan itu pada masa tu. Termasyhur sekali dah. Syekh dia panggil Syekh Sida ni. Maka dia mari ziarah pondok tempat Syekh mula Ramadan duk mengaji. Maka tuai pondok ni dia hipung semua pelajar dia yang ada beratus berkali. Tu dia hipung semua. Maka seorang tu guru yang mari tu, saya nama Syekh Sida ni tu, dia tanya beberapa soalan, 10 soalan lebih kurang. Soalan hak payah saja dah, hak payah, hak kena orang hak mengaji pun dia panggil pun bapa pun kadang-kadang nak fikir banyak nak boleh jawab tu. Soalan yang bukan soalan biasa dah. Soalan hak muakkad, hak payah dah. Dan kalau tak lihat sipuk kemas sungguh nak pecah payah. Nak jawab payah nak ayat kata gitu. Maka tanya, jadi guna masa lama lah. Hak tu jawab tak betul. Hak jawab tak kena. Tak jawab. Tak ada siapa kena seorang mahbub. Lepas tu pakai jawab belaka dah. Tu. Maka ramai-ramai pelajar tu, 99% jawab B. Jawab B dan tak kena sama mahbub. Jawab P tak ada kena dah. Dan hak boleh jawab lagi. Hak boleh jawab pun jawab tak betul. Maka tinggal siapa? Tinggal seorang yang lagi. Siapa yang tinggal? Syekh Mula Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Tinggal dia seorang. Maka orang lain kelih dia pakai jebeh belah-belah dah tak ada jawab ni, tak ada bukan hebat dia duk beramal cara dia gitu ya. Tu. Maka tu guru Syekh Sida tu dia kata, engkau cuba telah kamu jawab. Soalan yang aku tanyakan. Maka dia jawab, satu jawab. Maka kena habis penuh niti 100% jawab 10 soalan hak payah benar-benar. Siapa kat orang lain ni dia panggil cenggung habis menangor mulut. Bik mana jawab pe? Tak ada cedek sedia lagi. Ini ilmu daripada ada penuh-penuh. Tu. Maka pakai masykir pakai heran belaka orang lain. Tu dia. Maka Syekh Sida kata. Dia kata kan? Dia kata, wahai adik, wahai pelajar, kamu tak alim. Pada asal kamu tak alim. Walau kamu boleh jawab semua ni pun, tapi pada asal kamu tak alim. Tapi Tuhan kata, alimmu maka kamu alim. Mu tak alim pun, tapi Tuhan kata, alimmu maka kamu alim. Ini dia panggil apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Para ibu bapa. Kenapa? Kerana dia takut kepada Allah. Sebab tu dia beramal, usaha beramal sekadar dia boleh apa dia mengaji mari. Amma. Mengaji sepuluh orang ramai ya. Tapi Tuhan beri ilmu kepada dia siapakah? Dia berjawab soalan yang payah-payah. Dia panggil ilmu ladunni. Ilmu ladunni Tuhan tak bagi pada ghalib, malaikat kepada orang yang bertakwa. Ini anak kecil dia para ibu bapa. Dan takwa ni apabila ada pada diri seorang ni, dia jadi anak kecil yang akan susah payah daripada orang yang susah. Ia akan buka pintu rezeki bagi orang yang sempit rezeki. Ia akan buka pintu kebahagiaan orang yang duduk dalam keadaan rusing dan duka cita. Kalau gitu kelih takwa belaka. Ada takwa so ni, dia panggil kunci wisid. Kunci wisid. Siapa yang ada takwa, maka salah dia ada kunci wisid. Berlaku benda ni, tutup lepas. Berlaku benda ni, takwa ada, jadi benda tak molek akan hilang atau berkatuk. Akan tak ada berjumpa dengan benda tak baik. Takwa para ibu bapa. Maka comel yang Tuhan berfirman, Tuhan katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allahu akbar.
Comel. Maka tu katakan, dan siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, nah, nescaya Tuhan akan menjadikan baginya tempat keluar jika dia susah. Nah, itu dia. Akan terangkat daripada dia benda-benda tak baik. Dan Tuhan akan bagi rezeki kepada dia dengan dia tak sengka-sengka. Para ibu apa? Berlaku masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, masa Sayyidina Umar jadi khalifah. Nah, Sayyidina Umar jadi khalifah, masa dia jadinya lebih kurang 11 tahun. Nah, 11 tahun lebih kurang. Kerana dia mati pada tahun 23 Hijrah. 23 Hijrah dia mati, maka tahun yang ke 14 dia naik jadi khalifah. Nabi mati tahun yang ke-11, Abu Bakar 2 tahun, dan maka jadi 12 13. Dan maka tahun 13 atau 14 awal, maka Umar jadi khalifah, dan tahun panggil 23 Hijrah dia mati, lebih kurang 9 tahun lebih kurang dia mereta, kakak 10 tahun. Maka berlaku Sayyidina Umar ni seorang khalifah yang adil, yang sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ni banyak teriak malam. Lepas daripada dia ni dia panggil tak tidur malam lah boleh katanya. Pada awal-awal dan selepas daripada sembahyang Isya apa semua, dan jika dia makan sikit, lepas tu dia keluar daripada rumah, pergi berjalan kelih suasana rakyat, pergi peksa kata seni kata seni, ada siapa ada berhajat pun pergi kelih berjalan. Kenapa? Dia berasa kata ini tanggungjawab dia. Tuhan katanya dia panggil apabila dia kembali kelih kepada Allah nanti dia akhirat kelak. Nah, maka berlaku pada satu malam dia berjalan dan dia berasa penat, dia letih. Nah, maka dia duduk dia panggil duduk di menyandar di satu butir rumah. Nah, dan tahun tu tahun kemarau, tahun yang dia panggil hujan, dia panggil putus sungguh-sungguh, panas benar-benar, siapakah tak dia panggil tumbuh mapuh habis, upu-upu pun tak ada. Kemaraunya binatang kambing, biring, puru, susu pun tak ada. Nah, maka dia Sayyidina Umar waktu berundang katakan, nah, jadi akan kena denda berat bagi siapa-siapa yang ambil air mari campur dengan susu. Nah, sebab tahun kemarau susu tak ada susu. Sebab susu mari daripada makan ni, maka di kambing tidak ada makan ni, maka kurang susu. Nah, ada. Sebab tu, nah, Sayyidina Umar larang, jangan siapa panggil ambil susu mari campur dengan air. Air mari campur dengan susu dan jual kepada orang. Ini kenapa? Ini rush, nipu. Nah, man ghasyana fa laysa minna. Siapa yang tipu kami, maka bukan daripada golongan kami, Nabi kata. Sebab tu, dan siapa-siapa yang buat salah ada denda sekian. Saya nama waktu berundang-undang. Dan perakat semua orang tahu belaka kata ini undang. Maka kebetulannya para ibu bapa semua jadi umur yang Sayyidina Umar pergi menyandar tu, nah, jadi terdengar dalam rumah duk kecek di antara anak perempuan dengan ibu dia. Dua orang tu. Nah, yang dalam rumah ada dua orang tu ya. Jadi rumah tu nah, dia jual susu. Nah, tu jual susu kambing. Jual. Tu kerjaan dia perah le petang dia jual pagi esok. Tu. Maka waktu malam tengah malam dah lah. Nah, orang boleh tidur dah kerana kita lepas waktu Isya pukul 10 ke 11 kita lah. Misal mudah-mudahnya. Maka ibu tu tanya anak dia perempuan. Dia tahu, wahai anakku, bagaimana hari ni perah susu boleh banyak mana? Nah, ada ke tak susu? Boleh jual ke tak pagi esok? Nah, maka jawab anak dia perempuan, dia kata, wahai ibuku boleh tapi sikit tak banyak. Sebab apa? Susu tak ada. Nah, kami pun kurus, dia kata. Nah, maka sebelah ibu ni dia kata, ambillah air cuah lah tu. Ambillah air cuah lah susu tu. Dia banyak. Kita boleh jual besok hari. Dan kita laba. Kita boleh ambil hak laba tu mari beli makanan kepada kita. Nah, tu. Maka kata anak dia, wahai ibuku, nah, tapi Umar dah waktu dah undang-undang. Lari kerah. Nah, jangan siapa yang ambil air mari campur susu. Nah, dan siapa yang buat salah kia-kia ada denda, kia-kia denda. Nah, maka
Dia kata, wahai ibu, maka tak comel lah. Kita taat ke dia, dengar dia depan, bopi belakang kita, tak kita tipu dia, tak comel ibu aku ni. Kata anak tu, baiknya anak perempuan ni. Maka ibu dia kata, wahai anakku, iyalah walau begitu undai sekalipun, tapi sekarang ni duk mana Umar tak ada pun. Tu dia duk tidur mana tahu tengah malam lagu kuning ni. Tak siapa tahu. Jadi jikalau kita buat, aku ngemung ya hak tahunya, kata susu ada air, campur air. Orang lain yang beli tak tahu, Umar tak tahu. Maka kita tak ada kena ikat, tak ada kena apa, tak ada kena denda gapo-gapo sebab tak ada siapa tahu. Jangan fikir banyak ke, buat aku suruh ni. Ibu suruh lagu tu. Para ibu apa. Maka anak tak apa nak buat. Buat ibu je kaca lagu tu, maka apa kata anak? Tu dia. Maka kata anak, dia kata, ibu, ya Umar tak dengar, Umar tak ada sining, Umar tak nampak, Umar tak tahu kata kita buat gapo. Tapi ibu, Tuhan Umar ada Allah. Tuhan Umar ada, Allah ada. Allah tahu belaka apa kita buat. Kita tipu ke kita betul, kita baik ke kita jahat, Tuhan tahu. Maka aku tak akan buat apa-apa hak ibu suruh. Aku tak akan buat benda hak Tuhan haram. Para ibu bapa. Maka kita anak ni, ya wajib taat ke orang tua. Tapi wajib taat benda hak baik. Dan benda maksiat, haram kita taat. Tak boleh buat ibu kita, tak boleh buat apa hak ibu kita suruh. Tak boleh buat apa hak ayah kita suruh jika benda tu benda haram. Maka perempuan ni, budak ni comel dia buat. Dia kata dia takkan buat ibu. Ini takwa. Takwa dalam jiwa seorang perempuan budak. Maka Umar dah dengar luar. Bukan kelain dia dengar, tak terdengar. Sebab dia ada menyandar di ni, dia tak nak putih letih. Dan terdengar benda ada berlaku dalam rumah. Tapi dia buat tak dengar gitu ya. Tu dia. Maka senyocok masuk dalam hati Umar. Umar kena kepada budak sana perempuan. Takwanya, berjuruhnya, baiknya. Padahal ibu ni jahat karut ibu dia tu. Maka dia suruh orang askar dia hok duk khidmat menjalankan dengan dia tu, ambil batu pergi tanda di pintu, takut tak ingat tak berjumpa umur esok hak manusia. Tak orang panggil tanda, kata umur ni dah semalamnya. Tu dia. Bawa pagi esok Umar tanya anak-anak dia, siapa atik di kalangan kamu nak berumah tangga, nak bini? Anak dia lelaki, nama ada Abdul Rahman, ada Abdullah, ada Asim, ada beberapa orang. Tu maka hak nak bininya Asim nak bini. Ya, wahai ayah saya nak bini. Dia kata, jikalau kamu nak bini ke, hajaklah Maimunah pergi masuk minta umur tu. Yang ku tanda ada tanda ada. Ditanya jikalau dia tu dara lagi, jikalau dia apa boleh nikah kahwin ke, mintalah orang budak tu jadi isteri kamu. Sebab apa? Sebab dia takwa. Sebab dia takut kepada Allah. Sebab dia tak buat benda-benda hak Tuhan tak redha. Walau dia boleh buat takwa kepada Allah, para ibu bapa. Maka rekah ceritanya, pergi minta, maka boleh menikah dengan perempuan yang nama dia nama Zainab. Perempuan itu nama Zainab, nama dia. Maka menikah kahwin dua tu. Ya, para ibu bapa pati kelik. Orang yang susah, tak ada gapo nak makan bobo boleh kerja jual susu dengan setaya. Tak apa sejak sekali. Takut ke Tuhan, padahal dia boleh buat maksiat ni. Tu dia. Tak siapa tahu. Selamat daripada denda. Dan tak siapa tahu. Orang boleh kata dia orang baik. Tapi, walau begitu pun, dia tak rela, tak jang buat benda hak Tuhan larang. Takwa kepada setaya. Kelih Tuhan bui. Tuhan bui anak siapa ni? Anak khalifah. Anak raja jadi tu lelaki dia. Pak, anak raja bukan anak raja biasa. Bukan anak raja tak tahu apa. Bukan anak raja yang jahil. Bukan anak raja yang tak takut ke Tuhan. Asim sebujuh lelaki. Anak Umar. Takwa kepada Allah. Seorang lelaki yang gagah, yang berani, yang orang panggil apa? Seorang lelaki yang sempurna kita katanya. Ada. Dedak bukan setara tu saja dak para ibu bapa. Maka ia menikah dengan seorang perempuan nama Zainab ni, maka beranak marifat boleh seorang anak, boleh berdua orang anak, maka seorang daripada anak dia tu nikah dengan Abdul Aziz. Jadi anak Marwan, raja Bani Umayyah. Raja Bani Umayyah. Maka dia panggil apa? Anak Asim tu
perempuan pula hak menikah, ia menikah dengan perempuan ni yang jual susu tu, maka boleh anak pergi menikah dengan siapa pergi menikah dengan Abdul Aziz yang jadi yang kakak dia Abdul Malik jadi raja masa tu. Tu dia. Lepas tu dapat anak nama apa, nama Umar. Siapa Umar tu? Umar bin Abdul Aziz. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Orang panggil apa? Raja yang paling adil sekali daripada Umayyah, Bani Umayyah, dan sealim-alim Qarun yang pertama. Allahu Akbar. Takwa bukan sekadar dapat rezeki murah saja dak. Dapat anak cucu yang soleh. Sebab takwa Tuhan bagi rezeki. Maka rezeki ni para ibu bapa kadang-kadang kita faham silap. Rezeki bukan duit saja. Rezeki banyak. Tenang jiwa rezeki. Nah, kadang-kadang hari ni kita usaha duk kerja. Nak benar nak peringkat tinggi apa? Nak usne. Nah, tapi kadang-kadang orang peringkat tinggi kau susah. Kena orang berasa kata duit ni lah yang membahagiakan kita. Bawa pergi dapat duit banyak, kau susah. Nah, maka tenang jiwa ni sebesar-besar rezeki. Nah, maka rezeki dapat anak yang soleh, rezeki. Nah, boleh ibadat kepada kaum nambah, rezeki. Sihat tubuh badan, rezeki. Nah, dapat ilmu, rezeki. Rezeki bukan sekadar duit saja dah. Nah, takwa. Dan takwa ni Tuhan bagi benda baik-baik. Kelih. Pas siapa butuh? Kita yang butuh. Dapat anak lagu tu, dapat cucu lagu tu, senang tak kita? Hari ni jika kita duit banyak, kereta banyak buah, rumah besar, tanah penuh penat, tapi anak sejahat-jahat, bahagia tak kita? Tak bahagia pun. Nah, tak menyerah tidur. Kadang-kadang serabut tu nak pecah kepala-palanya jika anak tu lebih. Nah, tu. Sebab tu bahagia ni, nikmat besar para ibu bapa. Nah. Lagi yang berlakunya yang saya tinggal di sini para ibu bapa yang biasa mengaji mari, jadi ada Hasanin Umar. Ini anak dia, Abdullah bin Umar. Berlaku masa sahabat. Nah, Abdullah bin Umar dia bersapih pada satu kali dia bersapih, maka jalan lagi daripada pasir apa semua pergi berjumpa dengan seorang budak muda jadi hamba duk kerja apa ni? Duk kerja jaga kambing. Jaga kambing adalah kambing puluh-puluh ekor yang dia jaga. Nah, tu. Maka Abdullah pergi berjumpa dia. Nah, maka minta beli seekor daripada kambing. Nah, dia kata, "Adik, saya nak beli seekor daripada kambing ni." Nah, berapa nak jual? Nak jual ke tak? Berapa harga dia? Tanya. Maka jawab budak muda yang pelihara kambing itu, yang puluh-puluh ekor di bawah di tangan dia. Dia kata, "Kambing ni bukan hak saya. Kambing ni hak tuan saya, pengulu saya." Nah, dia jadi hamba. Jadi hamba, maka kambing ni hak tuan dia. Dia diri pemilik tuan dia. Jadi dia tak milik gapo dia. Dia cuma mari kerja je. Sebab apa? Sebab tuan dia, pengulu dia suruh dia pelihara kambing. Tu. Maka Abdullah bin Umar dengar lagu tu, dia kata, "Adik, apa-apanya sekarang lah ni ada saya dengan awak ya ada. Saya dengan engkau dua orang ya." Tu. Jadi jikalau engkau ni peluang dah ni, katong dah ni. Kenapa? Engkau hamba, tidak boleh milik gapo-gapo. Nak makan sedap tak boleh. Nak bebas nak beli barang hak nak makan tak boleh. Berakhir benda tu tapi tuan tak boleh, tak boleh makan. Duit pun tak ada, tak milik kagak mahbub. Ini peluang besar bagi kamu, jadi kita beli, mu jual aku seekor ya. Jadi duit boleh kamu. Duit boleh kamu, mu pergi susu mana-mana buat apa? Lepas tu belakang-belakang hari, mu ambil duit ni mari tebuh dirimu. Tebuh daripada hamba. Misalnya tuan mu tak mana hargamu. Mu kata tebuh, kerja tebuh ambil duit ni kamu susu kamu kamu jual ke aku ni. Lepas tu jikalau kelik karang, jikalau tuan pengulu mu tanya, "Duk mana kami seekor lagi tak ada ni?" Mu jawab tak payah apa, dia faham gilah. Kata apa? Kata Musa makan ke, hanya sanggala makan ke, ataupun gahai tak tahu duk mana. Boleh jawab laka-laka. Ia percaya ceram. Sebab mu kerja mari lama-lama tak ada biasa ada benda tak molek. Saya Abdullah bin Umar ni dia panggil apa, duk kecek dengan dia. Padahal bukan Abdullah bin Umar dia nak wiwat lagu tu. Sebab Abdullah bin Umar ni orang takut kepada Allah, tapi dia nak cuba seorang budak ni. Nak cuba dia kata orang baik ke tak baik. Maka
jawab seorang budak hamba saat ni. Nah, dia kata ya abang, ya ayah. Nah, jika saya jual ni ke, oh butunglah saya ni. Nah, tu dia. Dan saya tak tahu rugi apa. Sebab kami bukan hak saya. Pas dia kata jual sana, sepuk aja katalah. Nah, saya ambil duit, beli duit. Dan nak awak beli gapo boleh. Saya susuk biar berhajat saya ambil pergi beli barang boleh. Dan jika kalau klik mari pak jika pengurus tanya, saya jawab sepuk aja hajat ni boleh. Kata makan dia hani makan dia apa boleh. Maka butung saya. Ha, itu dia. Abdullah kata, dia dah. Kalau gitu, berapa harga nak jual? Kami aku seka. Nah, maka jawab budak yang kata, tapi walau begitu pun ayah, abang, saya tak jual. Sebab apa? Ya, tuan saya tak tahu, tapi Allah tahu. Allah. Tapi Allah tahu. Allah Tuhan saya. Allah yang membagi rezeki kepada saya. Maka saya tak akan buat benda Tuhan lagi. Saya tak buat. Saya deraka kepada Allah. Allahu akbar. Para ibu bapa. Seorang budak yang jawab lagu tu. Takut kepada Allah. Boleh sangat nak jual, boleh sangat. Tak siapa tahu. Tapi Allah tahu. Duk mana Tuhan tahu belaka. Duk seorang dalam rumah apa kita buat Tuhan tahu. Duk patah Tuhan tahu. Walau tak siapa nampak kita tapi Tuhan tahu. Orang takut ke Tuhan, tak mesti dia hadapi ramai yang tak buat maksiat. Duk seorang pun dia tak buat. Orang takut ke Tuhan. Maka jawab lagu tu Abdullah bin Umar ni Allah nyocok masuk di hati. Allah budak ni baiknya, bagusnya budak ni. Maka Abdullah kata kalau gitu, mana pengulumu? Aku nak beli kambing. Pergi sama ya, aku nak beli. Maka hek le siapa dia pot tuai rumah. Pergi jumpa dengan tuai hamba tu, dah tuai kambing ni. Dia kata, saudara, saya nak minta beli hamba engkau budak tu. Saya nak beli hamba. Saya kenal ke dia. Saya nak beli dia. Berapa nak jual? Maka jawab tuai dia, saya tak jual hamba ni. Baik berjuruh, baik bagus. Saya ni tak ada biasa, dia panggil polia ni buat menyuka saya semua. Saya suka timna hamba saya ni. Nah, Abdullah kata jual saya nak beli. Ikut harga mana pun tak apa saya beli. Allah. Kerana Abdullah bin Umar kaya, para ibu bapa kaya. Maka tuan ni pun ada peluang dah lah. Dia beli murah ya. Apa ya? Kalau jual seorang ni kadang-kadang boleh beli 2 orang 3 orang boleh beli. Dia jual mahal agak. Hamba banyak lana-lana lagi belakang hamba bukan seorang ni. Ada orang 3 penuh lagi di kedai jual hamba. Tu. Maka itu tak apa. Kalau nak beli kat tak harga. Mahal mana dia jual. Tapi Abdullah beli juga. Beli. Tu. Lepas tu bukan sekadar beli hamba dak kambing semua kena nak beli kambing semua. Nah, maka dia pun jual dengan harga hulu ke mahal lah. Abdullah beli semua puluh-puluh ekor beli semua kambing. Maka budak ni hamba dia dah Abdullah tuai ni jadi pengurus tuai dia. Tak takut parah dengan tuai asal tu. Kambing ni pun dah Abdullah dah. Tu. Maka apa Abdullah buat pada ibu bapa, saudara-saudari yang dikasihi sekalian. Abdullah kata, wahai adik, wahai budak ni, nah, engkau sekarang hamba aku. Dan kambing ini semua hak aku beli belaka dah. Maka adik, saudara, saya merdekakan dikau, saya membebaskan di kamu kerana Allah. Lepas pada hari ini kamu bukan hamba dah. Kamu orang bebas. Aku membebaskan kamu daripada hamba. Kamu tak ada hamba lepas pada ni. Dan kambing semua tu aku beri kamu ambil. Allahu akbar. Para ibu bapa. Tak apa saja takut kepada Allah. Gapo dia dapat? Merdeka daripada hamba. Hamba ni hina, kena kerja semata-mata. Ikut dia mau suruh. Makan sekadar dia membui. Bui sikit boleh sikit. Kadang tak tidur kadang-kadang semua kerja siapa cukup. Nah, tak ada harga tak. Tapi takwa kerana Allah Tuhan tak lepas. Tak jang wi hamba yang takwa duduklah keadaan hina. Tuhan tak rela wi hamba yang takwa duduklah keadaan dia panggil susah. Nah, maka merdekakan. Lagi pula rezeki ni. Ia gambar kedak. Ketika ia terjual tu, dia gambar kedak kata jenis merdeka. Tak gambar pun le otak dia. Dan dia gambar kedak tu dapat kami puluh-puluh ekor yang pergi mari tu. Nak jadi milik dia. Tak gambar pun. Tapi takwa Tuhan bagi yang tak sengka-sengka. Sebab tu, jika kalau kita nak sungguh-sungguh nak Tuhan buka rezeki kepada kita, takwa kepada Allah. Ikut kita.
Kita mengaji, takwa masa kita mengaji. Dan kita hijrah, takwa kepada Allah masa kita hijrah. Kita buka kedai, jangan jual barang hak haram. Nah, jual betul jangan menipu. Kita orang wak barang, wak kain, jahit baju apa. Kita wak comel-comel, jangan nipu. Nah, ada takwa dalam hijrah buat kita. Tak kita hijrah, tak kira hijrah gapo-gapo. Menego, dari pang hijrah, dari pang muka. Semua hijrah, ada takwa kepada Allah. Para ibu bapa. Dan boleh kelihlah benda kebaikan akan mari cari kita dengan sebab takwa yang ada dalam jiwa kita para ibu bapa. Dan saya teringat lagi satu benda yang berlaku di Syria. Lama dulu lah tu hari panggil pop, ada kita boleh 30 tahun dulu lebih kurang kita katanya. Gapo berlaku? Jadi ada seorang orang muda ni, dia ni sepakai-pakai bertok sesak sungguh. Sesak sungguh. Tapi dia ni hula ke banyak dah umur dia. Maka dia nak bining. Orang jatuh nak bining. Tu. Tapi tak duit. Lebih-lebih lagi belanja mahal. Orang Arab mahal belanja beratus ribu, 200 ribu. Lah ni tahunya mana lah ni? Mahal orang Arab belanja. Tak sebab mau kita. Mau kita mahal dah pun tapi mahal Arab lagi belanja. Maka dia nak bining tapi duit tak ada, hijau pun supaya tak ada hijau tapi supaya tak hijau sebab apa? Yang hasilnya yang boleh tu makan tak cukup. Kalau 3 periuk agak boleh makan 2 periuk. Periuk lagi tu berak ataupun makan kurang belaka, cukup 3 periuk. Tu. Maka suatu hari dia pergi jumpa seorang syekh yang alim di masa tu. Masuk pergi pak, dia kata, "Syekh, saya pakai miskin. Saya nak bining. Buat mana syekh?" Tanya syekh. Saya nak bining, nak umur tangga sebab saya umur hulu ke banyak dah. Tapi saya tak ada. Nak buat lagu mana? Tanya. Soalan tanya syekh. Maka syekh kata, "Ittaqillah." Takut olehmu sungguh-sungguh kepada Allah. Usaha jangan buat apa Tuhan larang. Dan usaha sekadar kamu boleh buat apa Tuhan suruh buatkan. Takut kepada Allah. Dia dengar apa? Apa nama jawab apa lagu ni? Kamu kan nak jalan, nak suruh hijau lagu tu ko, goyak cara menego ko, orang panggil goyak jalan ke jaya orang lain jaya dah kayak kamu kan syekh tu, dia tiada nak dengar lagu tu lah tiba-tiba dengar syekh kata takut kepada Allah. Jawab apa lagu ni? Maka tubik dengan menyanyi ke syekh repang tak ada membesar gedok repang jawab apa syekh tu nampak. Berasa kata syekh menyanyi ke dia pula. Maka kelik duduk hidup seperti biasa, duduk hijau tak cukup makan. Maka suatu malam dia fikir, dia kata, berkatuk sungguh, tak nak buat lagu mana. Tapi aku cuba terang belakang dah. Maka teringat kepada perkataan syekh yang syekh kata takut kepada Allah. Dia kata, jikalau aku long mai sihat. Cuba takut kepada Tuhan. Maka dia tu sama-sama di hijau ni ke, dia kalau masuk sekolah pergi masuk wang dia tu dia jual, dia nak koliu ke. Dia kedai jual ni nak koliu ke. Kena masuk pukul 8 dia pergi pukul 9 baru siapa. Pada hijau dia pada asal tu kau duk repang tipu banyaklah. Wak duk menyeru tidur atik masa hijau. Bopie tu baik pergi pak lambat nak kelik tipu masa lah hijau. Lepas tu dia masa nak takwa kepada Tuhan, jaga masa dia. Pergi betul masa, pukul 8 peng siapa. Kadang-kadang belum ngasa apa dah. Kerja pun kerja sungguh. Dia panggil nampak kerja benar-benar, tak tipu, tak ada kelang dak. Tak ada tidur lem kerja, tak ada tulah, tak lari, tak apa semua, betul kerja. Lagu tu kerja betul takwa kepada Allah. Jaga semaya dan pergi semaya pun klik mari dah sebab kerja. Dulu itu ada pergi masjid ke Allah nak boleh klik badan, pergi awal klik lama panggil payah nak kali orang tak leh lagu tu. Sebab tuk-tuk winati itu harga dia mau gaji. Maka kita lari tu kita kelang, lari panggil tipu. Maka dia ni usaha membetulkan. Pergi betul dengan masa, kerja sepenuh-penuhnya, tak ada kelang, tak ada gapo dah. Tu dia, lepas tu buat pergi maya pun sekadar maya kelik maya ludah. Betul benar lah kerja. Hari ni banyak mak kita hari ni. Orang buat rumah, buat gapo, orang kerja jadi motang orang ke. Tu dia motang.
tuai kata tak ada boleh. Masuk kocek je habis. Kata bopi tuai tanya pak, hujung tak boleh motang hujung. Padahal tuai dak motang 4-5 hari dah. Ni kalang dia panggil. Pas nak berkat kat mana? Nah, dan ada apa jangan kali orang. Nah, mari lewat kerja orang panggil culah kadang-kadang orang bayar pak mai kocek ada je. Nah, ataupun kita kerja jadi anak kali orang buat tukar rumah pagi itu gini. Nah, dia tuai orang nakak tu tak ada, main dah. Nah, tak ada buat apa nama skimah bu. Dia tuai mari tu baru nak nak buat. Kelang. Nah, ini apa tak comel belaka tu. Pas nak berkat ke mana? Nak buat ke mana rezeki sebab ada takwa. Takwa tak ada. Budak ni kerja lagu tu. Nah, lama lepas tahun 2 tahun lagu tu. Nah, sehingga tuai kedai tu bahasa comel we budak ni. Bagus we budak ni. Nah, kenal lah. Nah, maka nak wi hadiah ke dia. Nak wi hadiah maka duit gaji pun we orang panggil duit gaji we. Lebih sikit-sikit ada tip dah. Belum tu tak ada tip pun ada belum tu. Nah, ada. Bawa lepas tu satu hari, nah tuai kedai tu yang besar kaya lah orang ni dia kata, aku nak beli rumah suti ni, aku nak beli rumah suti. Tapi aku nak rumah pilih. Sebab apa kuasa mung ni orang rokok. Mung ni fikir mung ni molek. Maka mung tu tolong mai gigi dua orang. Nah, pilih rumah ni molek ke tak? Dia mung molek kata molek aku beli. Nah, aku nak cari rumah nak cari rumah suti ni. Gi pak seminggu tak ada boleh rumah. Nak gi pak sini. Nah, dia kata tuan tak molek rumah ni gini agak. Rumah ni pula tak molek tuan gini. Ya alasan ya. Tapi coba semua alasan dia. Betul. Nah, ada. Sehingga lepas tu jumpa rumah itu tuan hak ni lah yang paling comel, paling elok masuk molek dengan engkau. Dan engkau ni orang kayu lagu ning, umur lagu ning, ditui batah lagu ning, lamai lagu ning, molek dengan engkau. Nah, maka tuai tokek tu beli. Beli. Bawa lepas beli sudah, nah, tu dia. Dia kata wahai anak kaliku, ni anak kau rumah. Rumah ni hak engkau. Allahu akbar. Rumah ni hak engkau. Allahu akbar. Dia tak tahu pun kata tokek nak beli dia tak tahu. Dia rakyat betul-betul mendengar amanah. Kata rumah ni molek gini. Untuk tokek dia. Padahal tokek jadi awal lagi dia nak beli wig dia. Sebab apa? Sebab kena ya hijau tu ada amanah betul, baik bagus. Lepas tu bukan sekadar tu para ibu bapa. Tokek wig anak dia pula. Yang jangan yang berjuruh yang takwa kepada Allah. Tokek wig anak dia pula. Kalau gitu kelih, gapo takwa bui? Ya bergambar tak lewat otak kata okey nak wig dia. Ya bergambar tak lewat otak kata ya nak dapat umur yang besar lagu ni. Kalau hijab mati tak lebih lagi. Umur hagam juta-juta umur tu. Kawasan umur. Tapi dengan takwa dapat dengan tak sengka-sengka. Nah, sebab tu jika kita nak pasukan samrit, nak berjaya, tak dunia ni. Segi akhirat lah. Dunia dulu pun. Anak kocinya takwa kepada Allah. Apakah lagi le kubur nak berjaya? Kena benar-benar takwa. Apakah di akhirat nak masuk syurga? Lebih-lebih lagi kena takwa. Nah, sebab tu para ibu bapa, takwa ni, nah, sebab tu pengarang kita dia kata apa? Takwa puca bagi kebaikan. Takwa anak koci. Anak koci wisin kita kata ni. Nah, jadi dengan takwa yang ada dalam jiwa kita ni, nah, ia akan tumbuh baik-baik penuh. Nah, pintu kebaikan akan terbuka, mari cari kita belakang. Nah, tu. Para ibu bapa yang dikasihi sekalian. Nah. Lagi pula daripada kelebihan takwa, dia kata apa? Wa takfirun lis-sayyiati wadh-dhunub. Allahu akbar. Dan takwa jika ada lah jiwa seorang, maka takwa ni lah boleh menghapuskan, boleh menghancurkan dosa-dosa. Nah, mana dalil? Nah, qala Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Allahu akbar. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, nah, secaya Tuhan mengkafarahkan, menghapuskan dia panggil apa ni dosa-dosa dia, nah, dan wa yu'zim lahu ajra, dan Tuhan membanyakkan, membesarkan bagi dia pahala-pahala. Para ibu bapa. Nah, bahkan nah, orang takwa ialah sebaik-baik manusia yang duduk berjalan di atas muka bumi ini. Nah, siapakah di kalangan manusia semua yang paling baik sekali di sisi Allah? Nah,
maka Tuhan tak lihat kepada rupa huduh jana. Tuhan tak lihat kepada tubuh badan kita, molek tak molek. Tuhan tak kira dari segi keturunan, tinggi tak tinggi, hina tak hina. Dak. Nah, tu. Maka cuba dengar ayat Quran. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Patu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia sekali di sisi Allah, orang yang paling baik sekali di sisi Allah ialah orang yang paling banyak takwa kepada Allah. Para ibu bapa. Nah, kalau gitu orang yang paling takwa, orang itulah yang paling mulia, paling baik sekali di sisi Allah. Walau rupa bodoh, walau keturunan tidak orang panggil apa, tidak ada bukan keturunan yang baik. Walau dia orang panggil apa, tubuh tak molek, walau dia cacat cedera kadang-kadangnya, tapi jika ada takwa dalam jiwa, orang itulah yang sangat mahanya, mulianya, baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ibu bapa. Maka itulah orang panggil apa muzakarah kita pada orang panggil apa pada tengah hari ni petang ni. Nah, maka ni pun sampai masa dia dan orang panggil je pukul orang panggil apa ni? Pukul 3. Maka lepas pada ni insya-Allah kita mari orang panggil apa jawab soalan daripada para ibu bapa, saudara-saudari. Jikalau ada soalan yang nak tanya dengan melalui orang panggil apa ni komen lah, tulis di bawah tu dan orang panggil soalan yang nak tanya. Maka jikalau soalan itu tu orang panggil kita boleh jawab, maka insya-Allah kita jawab selalu. Dan jikalau soalan yang tak jawab, maka kita mau jawab semula insya-Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga boleh ke nak telefon masuk pun boleh. Nah, betul lah hak duk nak sama-sama baru ni lah. Nah, jika telefon masuk pun boleh juga, ataupun nak tulis dalam dia panggil komen ni pun boleh juga. Baik, maka sini masuk dalam page, masuk dalam dia panggil Facebook saya peribadi ni, dalam Messenger dia tanya kata apa ni? Ia kata bagaimana pendapat boleh tahu tidak, ia kata apabila majlis ceramah tu bergaul jatuh tino, dia kata. Ya. Soalan ini dia panggil baiklah juga, benda berlaku sungguh. Benda berlaku sungguh. Lebih-lebih lagi di kawasan tempat kita tinggal wilayah pada hari ini. Jadi bukan semua para ibu bapa, bukan semua. Jadi kena tepat tu orang pucat tu, sama ada pemuda atau pihak Tok Imam atau pihak obota ni, orang yang mengadakan majlis ceramah tu, yang panggil penceramah tempat kita pergi ceramah, sama ada Baba Suh ke, Baba Karim ke, Maulana, Baba Zu, Baba Ding dan orang lain lagi tu. Maka kena tepat tu, ya orang panggil ya becek siap dah, ya wak siap dah. Dah ni lek betina, hak ni lek jatah. Tu. Maka ya hak tu lah lebih comel sekali. Hak tu lah lebih baik sekali. Ya kena buat lagu tu hak sebenar pun. Sebab tu saya ambil keluar sini ni dan dengan munasabah yang saudara tanya mari ni. Tu. Jadi siapa-siapa yang nak cat orang panggil banjai agama ni, di kampung mana-mana semula-semula ni, jadi kena buat benda ni. Kena buat benda ni supaya apa? Supaya majlis ceramah kita tu yang pada asal ibadat tidak jadi dosa. Maka majlis kita nak kepada berkat. Majlis nak kepada berkat majlis. Lebih-lebih lagi majlis ilmu. Maka kita tak selah dia panggil apa kita buat nampak zahir tu majlis ceramah, tapi dalam majlis penuh dengan dosa-dosa. Hak tu kita tak selah lagu tu. Sebab apa? Sebab kita nak buat pahala. Nak pergi dengar, nak lobo-lobo kepada pahala. Tiba-tiba kita pergi dalam majlis, pikul dosa klik, tak pandai lagu tu. Tak ada. Sebab tu, saya ambil keluar sini, siapa kepada semua ahli kampung di mana-mana oleh 3 wilayah ni yang nak cat repakan banjai ceramah agama ni, usahalah. Kita buat pantah lagi boleh.
kita cari kisi, cari po, cari tin lagi boleh. Nah, maka tak payah sekali kita becek suku tu. Nah, kita buat hang ni lek tina lek ning, jatah lek ni, widi suku jangan duk stoko tempat tula gitu. Nah, usahalah supaya majlis kita comel. Nah, orang kecek pun dia kecek, dia tak ada bahasa kata dia ni dia panggil apa ni, bahasa berat dak. Nah, sebab tu tempat kita ni kalau kita dengar-dengar klip-klip hak orang panggil hak para babo mu kita hak hebat-hebat kecek tu kita biasa dengar. Maka daripada hak biasa dengar tu babo yang Sepanyol kita. Nah, jadi babo dia buat syarat tu dah. Buat syarat kepada siapa-siapa yang nak padah dia pergi ceramah tu, nah, kena becek suku tina jatah baru dia pergi. Jikalau duk beripun gitu dia tak pergi jadi awal lagi dah. Sebab apa kadang-kadang dia nak tanggung juga. Sebab apa ini benar muka tiba-tiba dia tak lari. Nah, sebab tu dan kita orang cat pun supalah orang bakat-bakat usahalah ubah benda ni. Dan benda tak payah boleh buat belaka insya-Allah. Nah, bakat-bakat buatlah. Jadi kita nak buat majlis comel dah. Nak wi kesedaran kepada orang comel dah. Nak masuk ilmu dalam dada orang comel dah. Nak akak orang panggil apa roh kebaikan dalam tempat kita comel dah. Tapi kita wi comel lagi ketika majlis ceramah tu wirid suku tina jatah. Dua sebelah. Dia tak apa kali mudah sangat buat insya-Allah. Nah, maka terima kasihlah di atas soalan yang tanya semacam ni. Boleh wi kesedaran kepada kita penceramah dan kepada kampung-kampung yang nak buat repang ceramah masa depan yang akan datang ni. Nah, tu. Jadi soalan ni dia tanya kata kita semaya dalam waktu dapat satu rakaat. Maka tiba-tiba orang masuk waktu yang lain. Misal kata kita maya zuhur lah. Maya zuhur jadi hujung-hujung akhir-akhir waktu kita semaya ni. Nah, maka semaya akhir waktu tak comel lah. Jika tidak ada penguzuran apa, kita boleh semaya pada awal waktu. Tiba-tiba kita lock dah lepas semaya akhir waktu tak comel lah. Maka semaya akhir waktu dari sifat munafik. Nah, tu. Maka kita usahalah dia panggil semaya wi awal waktu jika kita boleh buat awal waktu. Karena Nabi kata apa? Sebaik-baik amalan semaya di awal waktu. Nah, tu. Tapi jikalau lah dia panggil berlaku ada penguzuran ataupun ada keadaan sapi ataupun ada hijau yang besar-besar nak tinggal tak boleh, siapakah berpijak mai semaya ni kena hujung-hujung waktu dah. Nah, tapi kita ada lagi satu rakaat, tiba-tiba orang masuk waktu yang kedua. Maka semaya kita tu pakai ke dak sah dak? Jawabnya sah. Nah, dan semaya ada bukan qada dak. Nah, boleh pakai dah semaya tu. Nah, tu. Jawab pendek-pendek. Sami kepadanya tak sampat. Ini ngapain masalah asmaya berkali ni. Jadi suami isteri bertepuh. Tanyanya jatuh ke dak asmaya. Nah, jadi tepuh ni ngapain kulit. Nah, dia panggil apa? Piunang kat piunang. Nah, tu kulit tubuh badan kita ni bertepuh. Nah, lelaki dengan perempuan yang sah nikah. Mana-mana lelaki perempuan yang bertepuh dengan kulit, kulit dengan kulit ni, yang sah nikah boleh nikah kahwin dua tu maka kita bertepuh jatuh asmaya. Maka kita dengan isteri kita sah nikah. Sebab kita menikah tu sah nikah dah tu. Sebab tu apabila kita bertepuh dengan isteri kita jatuh asmaya, Tapi tepuh tu kulit dengan kulit lah. Kulit dengan kulit. Jikalau kita kulit kita tepuh kuku dia tak apa. Dia tepuh rambut dia tak apa. Nah, syarat kulit dengan kulit. Tepuh tu barulah jatuh. Sama ada sengaja, tak sengaja, tak kira. Asal bertepuh ya jatuh. Jikalau perempuan tu sah nikah dengan kita. Nah, isteri kita dan orang lain-lain. Ataupun orang yang tak sah nikah, misalnya adik kita, anak kita, mak kita, mak saudara. Nah, hak tak boleh nikah dengan kita tu. Hak tu tak jatuh. Dia kata waktu duha ni masa mana waktu duha? Waktu duha ni ialah awal-awal waktu duha ialah apabila naik matahari, matahari mula naik, lepas tu kera 15 minit. Learning kalau lihat taning ni
Matahari naik pukul ni 3 minit. Pukul ni 3 minit masuk panggil matahari baru naik. Baru naik. Maka kita kira 15 minit. Nah, lepas tu masuk dah waktu duha pada awal-awalnya. Lepas tu siapa dekat-dekat nak beza honung waktu dia. Tapi itu waktulah, itu waktu. Tapi hak comel semayanya di cuang-cuang pukul 9. Hak tu lah waktu duha sungguh-sungguh. Nah, tu walaupun waktu masuk dah pada awal tu. Nah, pukul 7 boleh semaya dah, 8 semaya 10 belah boleh lagi. Nah, waktu dia luah duha tu. Tapi waktu hak comel sungguh cuang-cuang dari pukul 9. Ni masalah dia tanya kata, jadi ada suami isteri ni ia berlaku cerai 3 kali dah. Dengan tolak 3 halu dah, aku cerai mu 3, sekaligus dia panggil. Ataupun berlaku bercerai maka kelip baik, lepas tu bercerai, kelip baik, lepas tu bercerai. Yang pentingnya berlaku bercerai di antara suami isteri 3 kali. Maka apabila berlaku tolak bercerai 3 kali, sama ada sekaligus ataupun berbilang-bilang, cukup 3, maka lelaki suami dengan isteri tu tak boleh nak nikah dah. Nak kelip baik tak boleh dah mula-mula. Nak rojak tak boleh cakap, nak rojak tak boleh dah. Lepas tu nak nikah mula pun tak boleh. Kena bini dia tu pergi belaki lain dulu, barulah dia boleh kelip nikah semula 2 gitu. Tapi syarat bini dia yang belaki lain tu kena setubuh dulu dengan tok laki lain, dengan tok laki baru. Barulah ia boleh kelip nikah dengan hak panggil tok laki awal ni. Maka jikalau isteri itu yang berlaku 3 tolak 3 daripada suami dia hak dulu, lepas tu dia tu pergi belaki lain dah, tapi tak ada setubuh, tak ada tidur, tak ada mipit sampan di antara dia dengan tok laki baru tu. Maka jika kalau bercerai nak klik nikah, nak klik belaki semula dengan tu laki dulu boleh tak? Jawab tak boleh. Tak boleh. Syarat ia kena dia panggil persetubuhan dengan tu laki hak baru dulu, barulah dia bercerai dengan luar tu, baru dia boleh klik nikah dengan hak ni semula. Maka soalan ni jawabnya tak boleh. Sebab ia tak nak tidur lagi. Dengan tu laki baru tak tidur, sebab tu dia tidak boleh nak klik nikah semula dengan tu laki hak dulu. Apa ni? Bagaimana kita minum? Bagaimana kita minum air dulu? Pada awal waktu. Pada waktu pagi. Lepas tu baru ingat kita puasa sunat. Ya kalau kita terlupa, kita terlupa, kata kita puasa kita niat malam sunat, kita terlupa, kita pergi makan, maka tak batal puasa kita. Tapi jika kita ingat, kita makan masuk waktu lepas orang bersubuh dah kita pergi makan, baru lepas kita minum air, baru lepas tu kita besar nak puasa sunat hari ni, maka boleh niat ke tak? Tak ada dah. Sebab apa? Kita buat benda hak batal puasa dah. Walaupun masa tu kita tak niat lagi. Sebab apa? Sebab puasa sunat ni dia boleh niat. Saya ambil daripada waktu malam sampai belum masuk waktu zuhur, boleh niat yang sunat ikut. Nak niat malam boleh, pagi boleh, waktu duha boleh niat dah. Tapi syarat saya, syarat apabila masuk waktu fajar, masuk waktu subuh, jangan buat benda hak batal puasa. Jika kita pergi buat hak batal puasa, kita pergi setubuh dengan isteri ke, ataupun kita pergi makan minum ke, itu dia. Maka jika tak niat lagi pun, nak niat tak? Tak niat dah. Tidak boleh niat. Sebab apa? Sebab kita pergi buat benda hak batal puasa. Ni kami panggil apa? Ya.
Ya sungguh lagu tu dah. Dia kata kalau boleh asing comel menai, sekat di antara lelaki perempuan kita kena usaha. Maka di sini pun saya bersapa kepada orang yang nak cat dan juga penceramah sendiri pun juga apabila lagi ceramah, dia panggil sebut sikit sebanyak masalah we becek suku di antara lelaki perempuan supaya we jadi majlis kita tu comel dan kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia kata dia ni seorang anak koli lah dan duk kerja di Kedah. Hak orang panggil tuan dia tu orang yang bukan orang Islam kita, ada orang asing, orang Sia ke orang Yahudi ke bukan lah, dia bukan orang Islam. Tapi barang hak kita jual tu, hak kita anak koli ni, kita kerja tu barang jual di Kedah tu barang halal belaka. Nah, tanyanya kita boleh kerja ke tak, dan duit yang kita dapat daripada upah tu halal ke tak? Jawabnya boleh. Halal, tidak ada apa-apa jikalau kita tak ada buat dosa apa dalam kerja kita tu. Toke tak suruh kita buat benda haram dak. Toke tak ada orang panggil apa, barang jual tak ada benda hak, tak ada arak, tak ada orang panggil benda hak bangkai pun tak ada. Kita kerja supaya tak ada beza ni. Nah, supaya kita jual jadi anak kali orang Islam dah, tak ada beza. Kalau itu asal kerja kita tidak ada benda haram, maka kita boleh kerja dan duit haji kita dapat halal walaupun toke itu bukan orang Islam. Dia kata kita nak qada ni, dia panggil masa mana ke comel sekali kita semaya. Boleh belaka. Qada semaya tidak ada waktu, boleh belaka. Nah, siapa waktu tahrim pun boleh semaya lagi qada. Nah, tapi kurang comel jika kita sengaja nak pergi semaya piatu tu kurang comel. Walaupun boleh dan sah, tak ada gapo-gapo. Tu. Kalau gitu orang yang ada qada lagi, nah dia panggil segeralah, dia panggil cucu, dia panggil cut semaya qada we habis. Nah, we habis. Nah, buatlah dia panggil setiap hari dan azam nak buat hak tinggal lagi. Kalau ni hari ni buat dah. Nah, tu dia patut azam nak buat lagi. Saya ngoci habis. Nah, insya-Allah. Maka masa hak comelnya, nah masa dia panggil belum kita tidur. Nah, lepas pada maya isyak kita rehat start. Lepas tu, nah kita qada, kita tidur. Dan kita bangun di awal sikit kita qada. Nah, waktu air matahari lepas tu waktu duha kita qada lagi. Boleh je kalau kita boleh qada. Nah, kerja kita pun kita boleh qada, masa tu boleh buat. Jadi pada galiknya kita ni ada kerja air belaka, lebih-lebih lagi kita orang yatim juga. Dah bertanggungjawab kena sama nak bini, kena kerja. Maka kadang-kadang masa kerja tak boleh buat nak tak boleh lah. Nak kali misal kata, maka kita buatlah masa mana hak kita boleh buat. Nah, semaya qada ia tidak ada masa, boleh buat setiap masa. Nah, kalau gitu usaha buat seboleh-boleh masa kita luar. Nah, nah, ni kecek soalan jadi apa ni masalah hamba saat ni. Nah, jadi hamba saat ni hak ni ya ada cara dia dah dalam kitab fiqh ada cara dia. Orang panggil mukatab. Nah, mukatab ni dia boleh makan zakat. Mukatab ni tu dia. Dia boleh makan zakat. Dan kadang-kadang penghulu dia tu izin bagi dia. Hang kerja boleh. Bukan kerja pak ya dak, kerja suku ni. Dia nak kali orang. Dan duit haji tu mari tebus dirimu. Maka jalan itulah dia boleh. Dia boleh dari duit dengan gawi zakat. Adapun tuan dia tu izin pergi kerja cari duit supaya mari tebu, maka ia ada cara dia. Nah, tu bukan kata dia ni dia panggil. Tapi kalau kerja penghulu ya, tak dapat duit gaji. Nah, tapi ada cara jalan lain lagi yang dia boleh kerja yang dapat duit, yang tapi syarat kena penghulu dia izin bui lah. Maka ada cara dia, panggillah kita kecek tu. Gapo baca saya ni gapo kena hijau payah bahasa Sia. Jadi akal dia apa panggil kecek pe arak tapi dari bahasa Sia sudah ada.
Rabbi latas gapo ni ya? Tak boleh baca, maaf saya minta maaf sungguh-sungguh. Kalau boleh tulis bahasa Jawi, bahasa Arab tulis, tak apa, saya baca semula. Tapi bahasa Sia ni kak nak boleh pair tu. Ha ni saya bodoh, saya tak dia panggil pun nak ambil maksud tak boleh kadang-kadang. Yang ni dia panggil apa, dia kata ai. Jadi gini, ai yang keluar daripada kemaluan kita lelaki ni, dan supaya perempuan pun lebih kurang itulah, tapi laki pada asal laki. Nah, ai yang keluar daripada kemaluan kita para ibu bapa semua ada empat. Ada empat. Nah, yang pertama ai kecing, hak ni biasa. Nah, jadi gini, ai yang keluar daripada kemaluan kita lelaki ni ada semua empat. Maka lepak tu, nah, satu saja hak cuci, iaitu air mani. Hak tu cuci. Yang tiga lagi semua najis. Tiga lagi semua najis. Gapo tiga lagi? Yang pertama air kecing. Hak ni kita tahu belaka kita kecing dalam hari. Yang kedua dia panggil air mazi. Air mazi. Air mazi ni najis, iaitu air yang jenis-jenis, sai-sai, patut nak pekat-pekat. Nah, dia panggil lagu tu lah ia pergoyak dalam kitab. Nah, pada golek air ni dia panggil air galak. Kalau kecek kapung-kapung. Jadi air yang ia keluar ketika kita ada nafsu, ada syahwat. Ni ada fikir ke ataupun lihat kepada benda yang wakwi nafsu kita, syahwat kita naik apa gitu ni, ia nak keluar. Tapi keluar tak khabar kan, tak kita buat air mani. Ya, ada. Dan itu air nazi dia panggil air lagu tu. Dan yang ketiga dia panggil air wadi. Air wadi ni sebab penyakit lah. Ia keruh sikit. Nah, tapi hak ni payah nak keluar. Nah, hak ni orang pikir berat-berat, berat-berat nak keluar ni. Nah, tu dia. Kalau gitu kesimpulannya, air yang keluar daripada kemaluan kita lelaki ni, dan semua ada empat. Satu saja cuci, itu air mani. Tiga lagi semua najis. Maka jika kena kain, air wadi ke, air mazi ke, air kecing ke, wajib kena basuh. Dia tak basuh, jika kita pakai awak semaya, maka tak sah semaya kita. Nah, maka kena semaya semula. Emo tukar kain, emo pergi basuh. Nah, tu.เราซักเสื้อแล้วเราสีรำเรียบร้อยแล้วเราเอาไปแช่ jadi comfort ni dah hak tahu-tahu mari ni nah kata dia tu gapo cuci nah hak depan orang bau sedap baju dia cuci. Jadi apabila kita basuh siap ada sirai siap ada nah maka kita pergi gendai dalam comfort tu supaya nak bau sedap, lepas tu dah pergi jemur, maka tidak ada masalah apa-apa. Nah, malaikat kita yakin kata comfort tu najis ada. Tak boleh. Jika lagi chen najis kena basuh mula, sirai mula. Tapi kalau comfort tak najis, maka pada orang tak najis, pada orang tak najis. Comfort ni cuci. Sebab tu tidak ada apa-apa. Nah, tidak ada apa-apa, boleh. Kita nak cek comfort tu supaya bau sedap, tidak apa-apa, boleh. Kita nak dia panggil pun nak rumah tangga, nak bening kita kata, lepas tu nak baca doa apa dia panggil pun mudah bening. Ya. Doa ni, doa minta betul-betul dengan Tuhan. We Tuhan, we kemudahan, buka rezeki, pintu rezeki kepada kita, we kita boleh bening. Nah, kurnia kepada kita isteri yang salihah. Maka doa tu kita doa bahasa Jawi kita ni lah lebih baik sekali. Doa bahasa Jawi kita. Tapi kita pilih masa ya. Masa yang Tuhan terima doa. Masa yang baik. Masa mana tu? Dah lepas maya. Lebih-lebih lagi hak comel lagi. No, waktu tengah malam. Nah, waktu belum masuk waktu subuh. Dia panggil 1/3 akhir daripada malam. Kita bagi 3 malam. Bagi 3. Jika gelap pukul ni, neng suan sam, ambil pukul ni sampai pukul 10. Song patut neng suan sam pula ambil pukul 10 sampai pukul 2. Pukul 2 sampai pukul orang bersubuh tu. Hak tu lah masa yang paling baik sekali. Hak Tuhan terima doa. Sebab apa? Sebab ada hadis yang sahih Nabi kata apa? Tuhan
Duk tanya-tanya hamba-hamba dia daripada manusia pada masa tu. Tuhan kata, ada ke dak hamba ku doa, aku nak terima doa dia? Ada ke dak hamba ku berhajat, aku nak tunai hajat dia? Ada ke dak hamba ku nak minta ampun, aku nak ampun dosa dia? Ada ke dak hamba ku nak taubah, aku nak terima taubah dia? Tanya siapa orang bersungguh. Dan sebab tu kita doakan. Tapi ingat satu ya, saudara semua, kita doa, lepas tu yakin kita Tuhan terima doa kita. Lepas tu tunggulah bila masa Tuhan nak beri. Sebab apa? Tuhan terima syaklah doa. Nah, tapi kadang-kadang lambat sikit masa, itu serah ke Tuhan. Emo kita dapat derah, emo dapat lambat. Hak tu serah kepada Allah, Tuhan lebih tahu masa mana lebih baik bagi kita. Tapi kita yakin je, kata masa ni Tuhan terima doa, aku doa dah Tuhan terima doa aku. Dan maka insya-Allah lah akan dapat berita baik insya-Allah. Doa, ya Allah, kurnialah kepada aku ni isteri yang salihah. Nah, niat lagu tu jangan nak bini mata-mata orang panggil belakang-belakang tak ada. Pilih isteri yang salihah. Kita perempuan pilih suami yang soleh. Barulah bahagia rumah tangga. Nah, doa jangan buti. Nah, maka insya-Allah setelah kita usahalah kerja pun kita bersungguh. Nah, kita rajin apa? Doa pun kita doa. Hak usaha pun kita buat. Nah, barulah orang panggil apa? Derah boleh. Janganlah doa saja kerja buat dak. Tak ada juga lagu tu pun. Nah, jadi perempuan yang dia panggil pak tok kau, dia panggil ye nak sembahyang buat lagu mana, jadi dia basuh saja. Nah, dia basuh saja. Lepas tu dia panggil sembahyang, kalau lah dia panggil keluar pah luar apa gitu gini kadang-kadangnya payah nak jaga, dia panggil apa pakai ya kita basuh, lepas tu dia panggil ambil benda pakai kita buh pak anamai ke, lepas tu kita sembahyang biasa. Nah, bahkan dia panggil hak tok kau ni pun ya ada khilaf lagi. Nah, kena ulama kata cuci. Dan bagi dia cuci tidak ada masalah. Nah, tu. Ya, masa ada lagi lebih kurang 5 minit. Dan bagi siapa yang nak tanya dalam komen ni pun boleh ataupun telefon masuk ada orang panggil apa rakam orang panggil bu tu. Dah maka boleh 5 minit lagi lebih kurang insya-Allah. Soalnya dia tanya kata, apa ni? Ya maksudnya comfort saat ni. Dia kata dia panggil apa? Kun alim runtang bawa bawa cari comfort maka kedak. Jadi jawabnya pakar. Nah, pakar pada golik bahasa banyak kira pakar lah comfort ni pakar. Nah, ada pun dia kata dengar kata ada najis hak tu pun kalau cerak lagu tu tak boleh pakar lah. Nah, kalau cerak yakin kata najis ada oleh comfort dengan pisau boleh. Kata benar-benar kata oleh comfort ni ada najis. Nah, maka dia panggil apa tak boleh pakar ketika tu tak nak kacik dah, kalau cerak tak boleh pakar sebab nyata tak najis. Tapi kalau tak nyata tak najis, maka pada bahagian ni al-asl taharah. Bagi pada asal cuci. Maka dia tak tahu tak yakin kita najis. Nah, ada dia apa tu? Suap perakop dia pun pernah cuci belaka, maka dia hukum kata cuci. Dia cuci dia boleh pakai tak kira taklah beza orang biasa, orang ada ilmu, orang alim pun dia supa belaka ya. Nah, tapi bagi siapa-siapa yang bahasa tak sedap, nah bahasa duk wawe, maka dia panggil boleh dia panggil apa? Dia tak dia panggil warak dia tak usah guna, tak usah pakai. Itu lebih baik lagi, lebih selamat. Bagi orang yang tak sedar, tak usah pakai. Nah, tapi lepas tu jangan dihukum orang pakai tak betul. Kata dia tu salah tak, jangan. Kita diri ni nak warak, saya pakai tak ada apa. Tapi orang nak pakai selama tak nyata tak najis, maka harus pakai. Nah, tetapi kalau nyata tak najis, waktu ketika tu tak ada khilaf lah. Kalau cerak tak boleh pakai kalau najis ya. Itu dia. Maka saya sendiri agak panggil apa ni isteri di rumah dia dia panggil ya chair comfort juga. Nah, jenis-jenis yang baru sedap lah. Gapo tak orang panggil comfort atau apa. Gitulah saya pun diri begitu juga pada buat apa semua.
Ya kata perempuan mari nah dia panggil banyak sekali apa hari? 15 hari. Maka mari ni nah ia ada 3 step. Nah kena orang mari ia paling kurang hak paling sikit sekali sehari semalam 24 jam. Hak tu sikit sekali. Nah kalau mari keluar darah tak sampai 24 jam itu bukan bukan hak tu wajib nak semaya, wajib nak puasa. Nah sekurang-kurang sehari semalam. Lepas tu hak banyak sud 15 hari 15 malam. Tapi hak pada ghalib konsuan jai itu duit 9 hari 7 hari. Itu pada ghalib. Lepas tu adalah orang 3 hari pun ada, 5 hari pun ada, 10 hari pun ada macam-macam. Tapi hak sikit sekali sehari semalam, hak banyak sekali 15 hari, hak tengah-tengah 7 hari atau 9 hari. Dengan makna siapa yang mari lebih pada tu dan 16 17 hak tu bukan darah dah hak tu kita kena mandi wajib dah, lepas tu kena semaya, kena puasa, waktu supaya orang cuci. Ya sama-sama. Jadi kalau kita nak berdoa bercerai anak kita ni. Nah, boleh ke tak? Nah, jadi benda baik atau tak baik anak kita duk lagu tu. Nah, maka jikalau anak kita ni napa nak rusak, napa nak sesak, napa nak orang panggil apa ni nak orang rusaklah agama dia. Tak kiralah dengan sebab tu lelaki lagu mana pun. Nah, ketika ni kita ibu bapa boleh dia bercerai boleh. Nah, sebab rusak. Nah, sebab rusak. Maka ibu dan bapa dia boleh anak dia tu bercerai apabila sebab tu agama. Nah, anak dia ke mana ni? Misalnya menatu dia ni fasik. Kalau perempuan kau fasikah. Nah, tak baik menatu dia ni. Nah, ketika ni dia panggil boleh dia nak menggalakkan anak dia bercerai cari hak lain boleh. Sebab beragama takut bimbang rosak anak dia. Nah, tetapi jika sebab lain, sebab dunia, sebab natu pakai, sebab natu tak yangok, sebab natu orang panggil apa ni, bukan orang mulia, sebab natu keturunan tak molek, hak lagu ni ibu bapa tidak boleh paksa bercerai. Tidak boleh orang panggil. Maka jika buat bercerai maka berdosa kadang-kadang. Tapi sebab agama tak apa. Sebab agama tak apa, orang panggil boleh. Orang bel tak kena, maka sunat jawab ke tak? Nah, tu dia. Maka bel ni kena kena. Jangan tak kena. Bel tak kena tu kadang-kadang orang panggil tetap mesti jawab. Nah, tak sunat jawab pula orang bel tak kena. Nah, tapi ia ada cara dia, ada bentuk cara nak lari tu. Cara nak kena nasihat baik-baik, jangan berajak betul-betul nah, lama jadi fitnah, lama jadi balah masa muka tu, jadi masalah besar pula. Nah, sebab tu usaha ukar dengan sebaik-baik para ibu bapa semua. Dia kata jikalau lah orang panggil suami ni dah marah kita, maka siapakah hamba kita klik kepada rumah. Nah, tu dia. Maka kita ni orang panggil apa? Boleh klik kedak ataupun kuan kelab kedak. Maka ni di kita lah. Nak klik pun boleh, tak berdosa sebab suami dia sugi. Nah, hak dosanya apabila kita suami tak izin pergi tiba-tiba kita pergi, hak tu berdosa. Tapi ada pun suami dia izin dia mak klik apa gitu sebab dia marah ke apa. Maka kita boleh klik tak ada masalah ketika tu boleh klik. Nah tu. Tapi fikirlah je kalau klik ni buat we ada besar, we ada gapo, sabar kliklah, sabar dulu, kira bercara we. Jadi kita usaha ukar dengan sebaik-baik ukar. Nah, jangan pakai arum sangat. Nah, tu dia. Maka gini pada bapa semua, jikalau berlaku seleheng, masa muka berlaku tak molek le rumah tangga, yang pertama kali kita kena buat astagfirullah. Nah, masuk di semaya, nah, patut istighfar banyak. Sebab ada kesalahan yang kita buat dengan Tuhan tu yang menyebabkan berlaku lagu tu. Nah, hal tu yang pertama kali kita nak buat. Ataupun kita keluar pergi buat sedekah kepada fakir miskin, dah niat we Tuhan akad dia panggil balas sabut daripada kita dan we Tuhan dia panggil bagi benda baik kepada kita. Boleh ukar masalah. Maka nak ukar masalah dengan kebajikan. Sebaik-baiknya istighfar yang pertama dan sedekah. Nah, dan usaha ukar dengan cara yang paling baik, jangan gue panggil naik tangga pergi bercerai.
Cerai walaupun harus tapi Tuhan tak suka. Ya, supaya asal tak setubuh. Tak kira sebab apa-apa, sebab dia panggil apa kemaluan dia ada penyakit, sebab tak setubuh tak kira. Asal jika tak berlaku setubuh, maka tidak boleh nikah dengan tok lelaki hak dulu tak boleh jika berlaku talak 3. Nah, maka itulah dia panggil lebih kurang masa munasabah pada ibu bapa insya-Allah sama semula. Nah, jika Tuhan izin insya-Allah, minggu hari Senin depan insya-Allah. Maka pada hari ini, itu saja. Jumpa lagi insya-Allah pada hari Senin depan masa pukul 2 lebih kurang insya-Allah. Maka hari ini saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.